Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Okay, kita sambung balik wala yata'atta ni. Wala yata'atta ni sambungan daripada tajuk dia. Masih lagi muka surat 83. Al-amru bil fi'il la yaqtadi at-takrara. Fi'il amal secara praktisnya ataupun fi'il amal untuk melakukan perbuatan sesuatu tidak menjadikan perbuatan tu berulang, takrar. Maksudnya satu fi'il amal tak boleh pakai untuk banyak, hanya satu je. Dan dia juga melibatkan adna dengan kul. Satu maknanya fardul hakiki, dengan satu lagi fardu jins atau fardu hukmi. Fardu hukmi ni jinsi lah, maknanya meliputi semua ataupun satu. Itu aja boleh pakai. Okay, wala yata'atta ala hadha. So, yang ni tak boleh pakai, dia kata. Tak terhasil maksudnya. Berdasarkan kepada kenyataan la yata'atta, tak terhasil, tidak dipakai. Ala hadha. Ini berdasarkan kepada al-amru tadi la yaqtadi takrar. Untuk faslu takriril ibadah. So tak boleh pakai untuk perkara-perkara, fasal maknanya chapter, bahagian untuk berulangnya takrari al-ibadah. Kayak ibadat kita kan semaya asar, semaya zuhur, semaya asar, semaya maghrib, semaya isyak, semaya subuh. Tu semua tu berulang kan? So yang berulang tu kita pakai fi'il amal ke pakai apa? Kalau pakai fi'il amal, so kaedah kita buat dah tadi. Fi'il amal tidak boleh takrar. So dia takkid sekali lagi, ibadat pun tak boleh pakai untuk takrar. So soal ibadat seperti solat, puasa, nisab, zakat. Mana zakat lah. Fa inna dhalika maknanya berulang-ulangnya kefarduan solat, kefarduan puasa dan zakat lam yasbut bil amr. Berulang tu tidak sabit dengan amar. So kalau solat aqimus solah kan, puasa kutiba alaikumus siyam. So yang tu kita tidak berulang dengan sebab fi'il amar tu. Tapi dia berulang bal dengan berulangnya bitakrari sebab. So asbabi ibadah. So, asbab ibadah kalau solat waktu. Masuk waktu, itu sudah menjadi sebab untuk wajibnya ibadat. Sebab sahaja. Belum lagi adat. Satu lagi dia ada dua. Satu nafsul wujub. Satu lagi wujubul adat. Nafsul wujub dengan wujubul adat. So nafsul wujub mana wujub wajib tu sendiri. Kan? Dengan sebab faktor asbab. Wujubul adat, ini dengan fi'il amal. So, misalnya kalau waktu solat, masuknya waktu solat, maka waktu itu sudah wajib untuk menunaikan solat. Tapi untuk sudah wajib solat. Tapi untuk menunaikan dia, so perlukan pada fi'il amal. Supaya sekarang ni kamu buat.
So dia kata, sini waktu kan. Untuk solat lah, untuk solat waktu. Kemudian asbab allati yasbutu biha al-wujub. So sebab yang dengan sebab dia sabitnya wajib. Makna wajib sini wajibul wujubul ibadah lah. Ini dia kata nafsul wujub. Bukannya wujubul ada. Bukan wujubul ada. Wal amru li talabi ada, adapun amar untuk ditunaikan, diminta agar ditunaikan. Li talabi adai ma wajaba. So, ma wajaba ni macam solat lah kan. Solat, puasa, zakat. So, ma wajaba fi zimmah, dalam tanggungjawab kita, bisababin sabiqin, adalah dengan sebab yang lalu. Sebab yang lalu mana? Fi'il amal kita lah. Yang kita bincang sebelum ni fi'il amal. So ada dengan fi'il amal. La li isbati aslin wujud. Fi'il amal bukan untuk menyabitkan nafsil wujud. Aslil wujud. Ini as-sabit bil. Yang nafsil wujud sabit dengan asbab. Ini bil asbab dia. Contoh ada tak contoh? Dia kata contoh. Contoh dalam syar'iyat. Masalah furuk dalam agama. Contoh dia bagi sini dua. Satu, jual beli. Satu lagi nafkah. Wa hadha bimanzilati qawli ar-rajul. Hadha ni maksudnya amal, qaunul amal li talabil ada. Amal tujuan dia ialah untuk minta supaya ditunaikan apa yang diwajibkan. Seperti kata penjual, addi as-samana al-mabi'. Okey, dalam jual beli kita ada akad. So akad itulah sababul wujud. So bila sudah tertunai akad, maka tertunailah kewajipan jual beli. Tapi bila pembeli itu harus melunaskan bayaran dia. Bila? Kalau dia tak akhir kan, dia tak bayar lagi, tak ada masalah. So dia wajib bila penjual menuntut bayaran tu. Mari bayar. Maksud tu wajib. So masa minta tu amal lah dia perintahkan. Addi, tunaikan. Kan? So ni wujubul ada. So wujubul ada fi'il amal. Sababul wujud akad jual beli tu. So bila pembeli kata addi samanal mabi', tunaikan, berikan bayaran harga barang tu. Sama dengan kita tadi. Sababul wujud dalam ibadat tadi, sababul wujud untuk solat waktu. Untuk zakat sampai nisab dia. Puasa maksudnya waktu Ramadan. Okey, samalah juga dengan memberi nafkah kepada isteri. So bila berlaku akad nikah, masa tu nafsul wujud berlaku. Akad nikah. So bila wajib suami memberikan kepada isteri nafkah tu, bila Tok Qadi suruh. So dia tak nak bayar kan, dia tak nak bagi nafkah. So kalau dia melunaskan awal tu sunat,
Lepas dia tak nak bayar, Tok Qadi suruh, addi nafaqah. Tok Qadi kata, addi, ada fi'il amar kan? Masa tu wajib lah. Tok Qadi kata, addi nafaqata al-zawjah. Tunaikan, berikan nafkah isteri kamu tu. Fi'il amar dia guna kan? Ini fi'il amar. Ini wujubul ada. Wajib ditunaikan. Fa'idha wajabatil ibadah bisababiha. So apabila kewajiban ibadat tu disebabkan faktor sebab. Bisababiha, sebab waktu. Kan untuk solat, puasa untuk waktu. So bila dah masuk dalam ruangan wajib, maka di waktu itu fatawajjahal al-amru. Fi'il amar itu akan mentawajjuhkan ataupun menghadap, akan dihalakan untuk menunaikan liadai ma wajaba. So masuk dulu barulah difardukan. Kalau orang duduk luar kawasan, so dia orang tak termasuk orang yang layak untuk melaksanakan apa-apa. So bila dia dah masuk kawasan, masa itulah diperintahkan, sekarang ni kamu buat. So li'amri li'adai ma wajaba, untuk melunaskan ma wajaba, apa yang diwajibkan ni ibadat lah. Ma wajaba minal ibadah alaihi. Ma wajaba alal ma'mur. Ini kita lah, orang yang diperintahkan. Al-ma'mur. So poin dia mudah je lah. Dalam Hanafi, wajibnya ada dua. Satu sababul wujub, yang kedua wujubul adat. Untuk amal ibadat, kita ada dua sebab mewajibkan dilunaskan amal ibadat. Yang pertama sababul wujub, ataupun kita panggil nafsul wujub. Mana wajib itself. Ini ialah melibatkan waktu, kalau solat kan, dengan puasa, waktu, dan kalau zakat, cukup haul. Cukup haul, akan marilah fi'il amal. So, bila dah masuk kawasan tu, so kawasan waktu, kawasan cukup haul, maka waktu tu fi'il amal akan mari. Fi'il amal itulah akan mewajibkan kita melunaskan bayaran. Melunaskan bayaran kalau sekiranya bayaran, kalau solat kan? So ini kita panggil wujubul ada. So daripada ni akan keluarlah bermacam-macam masail furu', usul ni. Summa kemudian dia mari masalah yang sebelum ni kita dah sebut, fi'il amar mencakupi dua kan? Fi'il amar ni mencakupi dua. Satu dia mencakupi yang paling rendah sekali adalah, yang kedua dia merangkumi kul, iaitu jins. Dua ni akan dipakailah dalam bab ni juga. So summal amar, amal yang semata-mata amal yang mutlak. Okay, summal amar, amal mutlak, lamma kana yatanawalul jins. So fi'il amar, kan sebelum ni kita belajar fi'il amar mencakupi jins kan? Mencakupi jins. Jinsu zalikal fi'il al-ma'mur bihi. Mana kalau solat, semua jenis-jenis solat lah yang dalam tu. Solat yang wajib. Zuhur, asar, apa semua tu jins dia. So bila dia kata fi'il amar tu mencakupi jins, maka yatanawalu, so dia akan mencakupi jinsi ma wajaba alaihi. Jins yang wajib juga. Kan? Mula tu dia meliputi semua kan? Jins. Dalam jins tu ada jins yang diwajibkan kan? Kalau melibatkan benda yang wajib. So dia akan melibatkan benda yang wajib juga. Jinsi ma wajaba alaihi. Maksud dia, ma wajaba alaihi ialah semua solat-solat yang melibatkan seumur hidup kita lah. Selagi mana kita hidup, itu solat kita akan masuk dalam tu jins. Begitu juga dengan puasa kita, selagi mana kita hidup, maka dia akan termasuk dalam jins yang diperintahkan untuk dilakukan.
samalah dengan zakat. Kenapa? Ada petunjuk dia akan berulang dengan sebab masa tu berulang kan. So kalau puasa tu masa berulang, masa akan mari akan sentiasa datang sampailah umur kita mati tu, masa untuk solat tu akan sentiasa datang. Waktu zuhur, waktu asar tu akan mari kan. So ini dia panggil asbab tu berulang. Asbab tu berulang. Wa bidalalati annal aqal ghairu muradin bil ijma'. Dan juga dalalah yang kita maksudkan jins lah. Yang akal dalam bab solat ibadat ni kita tak maksudkan. Sebab ijma' mengatakan bahawa kita kena buat solat ni sampai mati. Ada tak hukum akan tulis sampai mati tak? Tak ada kan? Berarti melalui ijma'. Melalui ijma' mengatakan kita pakai ni, amal ibadat kita ni, kefarduan dia tu sampai ke mati. Itu ijma'. Dan sebelum ni kita dah sebut, kalau fi'il amal, dia akan mencakupi yang paling rendah sekali, al-adna. Wajib itu hatman. Dan satu lagi ihtimal kan. Ihtimal maknanya kalau bab tolak contohnya, kemungkinan orang yang menceraikan tu dia niat bukan satu, dia niat 3. So itu ihtimal lah. Jadi maksudnya dia juga mencakupi jins yang merupakan perkara yang ihtimal. Jadi fi'il amal kita tu kalau kita nak buat ayat supaya meliputi jins tadi, seolah-olah syarak mengatakan Akim, tunaikan. Akim jami'as salati, semua solat yang diwajibkan, allati wajabat alaika, yang wajib ke atas kamu seluruh umur kamu, fi jami'in umur. Kalau waktu dulu kisyams min waktu zawaliha, mana zuhur lah, mula dengan zuhur. Sebab Nabi ni mula sembahyang wajib tu dengan sembahyang zuhur ila ghasaqil lail, sampai ke malam, tibanya malam, kegelapan. So kalau kita mula dengan zuhur maksudnya daripada waktu dulu kisyams, waktu zawal. Contohnya kita ambil waktu untuk solat aja. Wa misaluhu. Contoh apa ni? Contoh fi'il amal tu sebenarnya ialah li talabi ada'i ma wajaba. Kan kita ada tadi nafsul wujud dan juga wujubul ada. So sebab wujud sembahyang ialah waktu, masuk waktu. Itu sebab wajib. Sebab melaksanakan solat perlu dilaksanakan bila masuk waktu ialah melalui fi'il amal. So fi'il amal ni tak berulang. Dia tak berulang. Yang berulangnya ni, waktu tu berulang. So bila waktu setiap kali waktu berulang, fi'il amal naik. Setiap kali waktu berulang, fi'il amal naik. Bukannya fi'il amal sekali dia tu boleh di-applykan sehingga mati. Maknanya sekali fi'il amal yang ada dalam Quran tu, semayanglah kamu. So kita semayang sampai ke seumur hidup. Bukan itu petunjuk dia. So, fi'il amal tidak berulang. Sebab fi'il amal muqtada dia tak ada takrar. Suruh kan, waktu tu je dia buat, makan. Makanlah, bukan makan sehari tu suruh, sekali suruh boleh dipakai sampai bila-bila. So contoh menunjukkan bahawa fi'il amal ni untuk wajib ada ialah ma yuqalu, apa yang dikatakan dalam syarak, dalam mazhab Hanafi dia kata innal wajiba fi waqti zuhur ialah zuhur. Kewajipan pada waktu zuhur ialah sembahyang zuhur. Bila maksud dia sini, bila masuk waktu zuhur, maka wajiblah zuhur. So bila dah masuk kawasan, so masa tu fi'il amal akan datang mengarahkan fatawajjahal amru supaya ditunaikan li adai zalikal wajib, sembahyang zuhur tadi.
Jadi setiap kali berulangnya waktu, summa apabila takarrara waktu, berulangnya waktu, maka berulanglah kewajipan tadi, nafsul wujub. Solat zuhur tadi. Kan? Jadi fayatanawalul amru zalikal wajibah. So fi'il amar tadi akan mencangkupi zalikal wajib. Kan? Maknanya solat tadi, zuhur. Sebenarnya zuhur tadi. Zuhur mana? Zuhur yang akhir. Mana yang untuk esok. So esok tu akan berlaku sebab waktu lah kan? Darurata kerana perlunya. Darurata kerana perlunya tadi mengamalkan. Tanawulihi fi'il amar itu mencakupi kerana perlunya fi'il amar mencakupi keseluruhan jins kan? Kullal jins. Kan kita dah kata tadi fi'il amar akan mencakupi jins. So fi'il amar untuk solat mencakupi solat sepanjang hidup. Jadi terpaksalah fi'il amar tu diaktifkan. Kalau tidak, jins tu tak akan tertunai. So tanawala darurata kerana perlunya fi'il amar tadi mencakupi semua jins. Satu jins kita tak masuk kan dalam bab ibadat. So jinsi al-wajibi, jins yang wajib kepada mukallaf, kepada orang yang diperintahkan. Tak kira lah dalam bab mana pun, semayang ke, puasa ke, sauman, maknanya bila setiap kali masuknya Ramadan, waktu tu wajibnya puasa. Tapi perlu tak kita sudah diaktif ke belum? Baru masuk aja tak diaktif lain. Yang mengaktifkan dia ialah fi'il amar. Kutiba alaikumussyam. Dalam puasa. Kerana sama ada puasa ataupun solat. Jadi kesimpulannya, takrar ibadat. Fakana at-takrarul ibadati, berulangnya ibadah yang jenis berulang, al-mutakarrirati, ialah melalui cara ni, bihadat tariq. Bukannya la bitariqi al-amr. Bukannya melalui cara fi'il amar tu sendiri boleh berfungsi menjadikan amal ibadat itu berulang, takrar. So fi'il amar menuntut agar adanya takrar. Ni Hanafi lah kan, kalau orang lain tu fi'il amar tu boleh takrar lah. Jadi untuk zakat, bila cukup haul, cukup nisab, dan masa tu dia masuk dalam masa area wajib. Kemudian bila dah masuk area wajib, masa itulah akan datangnya fi'il amar menyuruh dia, sekarang mu kena tunai dah. Kena tunai zakat. Okay, fasal seterusnya, al-ma'muru bihi. Ma'muru bihi ibadat. Tak kira nak ibadat ke apa-apa yang diperintahkan. Contohnya solat sini. Solat, puasa yang dipanggil ma'mur bihi. Ada dua jenis. Nau'ani. Satu yang bebas daripada waktu. Satu yang terikat dengan waktu. Mutlak mana bebas. Mutlakun daripada waktu. Satu lagi yang terikat dengan waktu. Muqayyadun bil wakti. Bila sebut fi'il amar, perintahkan kan? So bila perintah tu, dia tu melibatkan maksud terikat sini waktu yang ta'yin lah. Ta'yin. Maknanya waktu tidak tertakyin di sini. Yang sini maknanya ada waktu yang muayyan. Muayyan. Waktu yang tertentu boleh buat. Yang ini waktu yang tidak tertentu. Tidak terikat dengan, contoh dia tengok sini kan. Yang dimaksudkan dengan mutlak al-waktu, iaitu yang tidak terikat dengan waktu untuk melunaskannya, fil adai fihi, ialah wa huwa alladhi lam yata'allaq ada'ul ma'muri bihi li waqtin mahdudin. Tidak terikat dengan waktu yang tertentu, ala wajhin yafutul amru bifawatihi.
So maksudnya kalau yang terlibat dengan waktu, misalnya solat kan, solat zuhur, dia terikat dengan waktu. So maknanya kalau sekiranya waktu tu hilang, habis, maka ada pun habis. Yang adanya qada. Tapi ada jenis-jenis ibadat yang tak terikat dengan waktu. Contohnya zakat. Terlibat dengan waktu, tak terlibat kan? Bayar usyur. Bayar usyur. Tanah yang kita guna tu kena 1/10 untuk kerajaan pun. Kalau tanah kerajaan, tanah tidak milik siapa-siapa kita ambil, kena bayar 1/10 kan? Ataupun zakat fitrah. Sadaqati fitri. Kan? So itu pun tak terikat dengan waktu ataupun kafarah kita. Sumpah-sumpah yang kita, contohnya sumpah, kita langgar sumpah kena bayar kafarah. So kafarah tak terikat dengan waktu juga. Nazar yang kita bernazar tu pun tak terikat dengan nazar yang mutlak lah. Kalau nazar yang kita niat untuk buat pada hari tu, pada bulan tu, so kena itu yang muqayyad lah. So, nazar yang mutlak. Itu pun tidak terikat dengan waktu, boleh ditunaikan bila-bila masa sahaja. Fa inna kulla wahidin min tilkal umuri la yataqayyadu biwaqtin yafutu bifatihi. So semua perkara ni tidak terikat dengan waktu, waktu yang jenis, maksudnya kalau terluput dia, hilang dia, maka kita kena qada. Bukan jenis macam tu. Ustaz, macam mana dia kira apa tu zakat fitrah tak ada waktu? Yalah sebab dia tak ada qada kan. Kalau terlepas waktu pun dia kena tunaikan juga kan. So bal kullama adda yakunu adaan. Jadi jenis yang macam ni setiap kali ada yakunu adaan. Kalau dia tunaikan tu kira tertunailah benda tu, bukan dinamakan qada. Kalau dia tunaikan cepat awal, itu sunatnya mustahabban. Tapi setengah-setengah ulama seperti ulama Hanafi, sebahagiannya Imam Al-Kharqi kan, dan juga ulama Syafi'i, ka Abi Bakar As-Sayrafi dan juga Imam Ghazali, dia kata annahu yajibu 'alal fawr. Wajib. Maknanya semua ni yang tidak melibatkan waktu, so dia pun wajib juga 'alal fawr kerana ihtiyat. Itu pun kerana ihtiyat lah. Ihtiyat khas untuk perkara melibatkan ibadat, kok mati ya. So mati bermakna annahu ya'samu bi ta'khiri. So bila dia kata wajib, kalau kita lewatkan dosa lah. So Hanafi kata lewat pun tak apa. Wa indana la ya'samu. Dia tidak berdosa orang tu. Illa fi akhirul umur. Sehinggalah titik akhir. Titik akhir tu baru berdosa. Selagi dia ada ghalibuz zan, baru dia boleh hidup lagi. Ya biasanya orang buat kerja semua ikut ghalibuz zan. Nak beli kereta ke, nak beli rumah ke, tangguh dalam kehidupan kita kan. Tangguh tu tunai tu maknanya ghalib zannya kita akan beli rumah. Bukan beli sekarang. Jadi semua orang buat kerja-kerja, tak kira lah kerja ibadat ke apa, semua ghalibuz zan. So ghalibuz zan tu dia pakai valid dalam bab sini pun. So au hina idraki alamatil maut, ataupun memang dah dia ada petanda-petanda dia nak mati dah. So masa tu dia kena wajib dah tunai. Okay. Bank tu ambil duit aku tu bayar zakat, tak tunai lagi. Okay, satu lagi muqayyadun bihi lah, yang terikat dengan waktu. Amal ibadat yang terikat dengan waktu. Okay, sekarang ni masuk bab hukum lah. Yang jenis tidak terikat dengan waktu ni, hukum dia, wal hukmu, hukum yang mutlak, maksudnya yang bebas daripada waktu. Hukum fi'il amal lah ni. Fi'il amal untuk melakukan ibadat. Jadi makmur lah fi'il amal tu. Fi'il amal tu kan, dia perintahkan untuk buatkan amal ibadat tu. Amal ibadat tu panggil makmur. So makmur tu jenis yang macam mana kan? Jenis mutlak ke, bebas daripada waktu ke muqayyad. So hukum mutlak tadi, iaitu makmur yang mutlak,
Ataupun dia kata mutlak sini amar, samalah. Maksud ma'mur sini adalah amar. Ayakunal ada'u wajiban. Penunaian dia wajib secara tarakhi. Dia wajib juga bila fi'il amar, so hukum fi'il amar ni mesti wajib kan? Tapi wajib tu wajib wujub ni dengan tarakhi ke? Tarakhi maknanya takhir lah, melewatkan, atau dengan segera, faur. Dalam istilah fiqh kita panggil segera tu faur. Faur. Wudu pun guna faur. Fauran. So faur. Wujub bil faur. Segera. Tapi dia kata untuk jenis macam ni, wajib dia wajib yang jenis tarakhi. Boleh dilewatkan. Tapi dengan syarat dia kata, bisyarti alla yafutahu fil umur. Dengan syarat, amal ibadat tu tidak tergugur la yafutuhu sepanjang umur dia. Fil umur. So jangan sampai matilah. Ghalibuz zan saja. Maknanya boleh ditangguhkan. 1, 2. Lianna siratul amr innama wudi'a li talabil fi'il mutlaqan fauran kana au li ghairihi min ghairi wujubi al-faur bila ta'khiri. Sebab apa kita buat gitu tu? Sebab sirah amal ni asalnya digunakan dia untuk menuntut agar perbuatan itu dilakukan mutlaqan, sama ada fauran ataupun bukan faur kan? Fauran kana au li ghairi faur. Fi'amam. Kalau kita kata perintah ada jenis perintah yang kita kata makanlah sekarang kan? Makanlah. Ataupun bila-bila kamu buatlah benda ni, bila-bila buat. Itu tabiat ciri-ciri fi'amam. So bila dah ada dua macam tu, so amal ibadat pun ada dua macam tu lah. Tapi dalam mazhab Hanafi sendiri, Imam Qarhi, bagi dia fi'il amal tak kira lah jenis macam mana sekalipun alal faur. Mesti segera. Dan ini pendapat semua ahli hadis dan sebahagian Mu'tazilah. Dan dalam ini petikan-petikan je lah untuk tokoh-tokoh Hanafi kan. So tokoh-tokoh Hanafi anak murid Abu Hanifah, Abu Yusuf pun dikatakan wajib secara faur. So mungkinlah Imam Qaraki ni ittilak kepada qaul Abu Yusuf, dia berpegang kepada qaul Abu Yusuf. Kemudian di sisi Imam Muhammad Syaibani anak murid Abu Hanifah dan Imam Syafi'i sendiri ala tarakhi juga. Wa inda Muhammad wa Syafi'i ala tarakhi. Okay, ada juga pendapat waruya ani Abi Hanifah annahu ala al-faud juga. Kadza kila. So yang benarnya dari segi tahqiq mengikut usul Syashi ni, yang sahihnya yang benarnya ialah apa yang benarnya ialah ma qulna lah. Ini amal dua jenis kan. Li anak amar li talabi iqa'il masdar fil mustaqbal. Wa khususul waqt innama huwa bi khususil maddah. Kama fi ishtari lahma bina'an ala anna lahu. So dia buat andaian je lah. Andaian macam mana boleh jadi keluarnya boleh tarakhi tu. So fi'il amal ni sebenarnya kan kita dah sebut fi'il amal ni asalnya masdar lah yang kita maksudkan perbuatan tu. So minta agar dilaksanakan masdar yang ada pada fi'il amal fil mustaqbal. Masa yang bukan masa dipertuturkan tu, selepas masa dipertutur tu panggil mustaqbal lah. Kemudian pengkhususan waktu bila nak tunaikan tu, tengok keadaan lah bikhususil maddah. Contohnya kalau seorang kata pergi beli daging, so binaan ala anna lahu darurata ila aklihi al-yawm. So maknanya khusus dia tu kerana dia nak makan hari ni. Jadilah khusus. Tapi minta supaya dilaksanakan perbuatan tu ialah mutlak kan. Wa talabi iqa' fi'il mutlak. Jadi dijadikan taat
bihi biiqaihi fi ay juz'in kana fil mustaqbal. So orang yang menerima perintah tu, dia imtisal dia tu, taat kepada perintah tuan dia tadi, so mana-mana time dia boleh gunakan lah untuk tunaikan tu fil mustaqbal. So kalau kita kata faur, so dia mesti akan terikat dengan waktu. Sedangkan masa dia kata tu beli bukan waktu tu kan ada time dia kena beli, takkan dia pergi berlari terus kan. So walam dia bukan mutlakan, sedangkan suruhan dia tu, perbuatan tu ialah suruhan yang mutlak, yang bebas daripada waktu, yang maksudnya yang tidak terikat dengan waktu yang tertentu. So ini akan bercanggah dengan perkara yang kita andaikan, al-mafrud. Satu lagi kenapa kita kata fi'il aman perlu kepada tarakhi. Kerana li'anat itlaq al-amr an qaidil waqti li taysir. Kalau kita bebaskan amar ni daripada terikat dengan waktu, maka itu memberi kemudahan. Taysir, tashil kan. Kalau wajib kena buat selalu, terus selalu, la'ada ala mawdu'ihi bin naqs. Nescaya dia akan buat mari perkara yang nak ditunaikan itu dalam bentuk yang kekurangan lah, sebab tak sempat fikir, tak sempat ni kena buat segera ni. Okay, sekarang ni masalah furu' daripada yang ni. Maknanya wajib fi'il amal yang tak ada waktu ni, kewajipan dia secara tarakhi akan keluar masalah furu'. Wa ala hadha, berdasarkan kepada yang, usul yang kita kemukakan tadi, amal yang jenis tidak terikat dengan waktu, maka boleh ditunaikan secara tarakhi. Maka berkatalah Imam Muhammad dalam masalah furu' dalam kitab dia Jami' Kabir. Kan kita dah beritahu dulu Imam Muhammad ni, dia kumpulkan masail-masail daripada fatwa-fatwa Imam Abu Hanifah dalam beberapa kitab yang disusun oleh dia. Salah satunya ialah Jami' Kabir. So dalam buku-buku ni, dalam kitab-kitab macam ni tak ada dalil-dalil aja. Yang tak ada dalil-dalil, dia hanya kumpulkan masail-masail. So walau nazara an ya'takifa, kalau seorang itu bernazar untuk beriktikaf sebulan lamanya, syahran, lahu an ya'takifa, maka hukum dia ni jadi wajib lah, sebab nazar ni wajib. So wajib seolah macam amal lah, perintah jadi wajib. Asalnya kita belajar tentang fi'il amal. So timbul persoalan daripada amal tu keluarnya wajib. So wajib pula jenis tarakhi, kan? So daripada tu walaupun masalah furu' ni bukan fi'il amal, tapi dia berkenaan dengan yang wajib. So kalau seorang itu bernazar, so jadi wajib lah kalau dia bernazar. Dia bernazar untuk i'tikaf sebulan. So dia wajib lah lahu, mana sini jaza, boleh orang yang bernazar tadi ayya'takifa, beriktikaf di masjid mana-mana bulan lah, ayya syahrin sya'ah. Maksudnya dia boleh menunaikan bila-bila, kan? So syahran, so bila syahran bila-bila, so maknanya boleh takhir lah. Mana-mana bulan, maknanya boleh ditakhirkan lah. Bulan mana. Kalau maksudnya dia bernazar bulan ni, so bulan depan pun boleh. So bulan yang akhir-akhir ni pun boleh. So ada takhir lah, boleh takhir lah kan? Boleh tarakhi lah. Boleh tarakhi. Cuma maknanya tidak berdosa, maksudnya tidak berdosa dia mentakhirkan beriktikaf, melewat-lewatkan tu. Cuma ikut mazhab Hanafi, tak boleh bulan Ramadan aja. Bulan Ramadan aja tak boleh. Sedangkan dia kata bulan mana-mana, kan? Bulan Ramadan aja tak boleh sebab iktikaf dalam mazhab Hanafi wajib kena puasa. Kalau kita niat iktikaf, at the same time kita kena
kena puasa. Sebab dia pakai hadis la i'tikafa illa bisawm. Dia pakai hadis tu. Tidak ada i'tikaf melainkan kena dengan puasa. Jadi mana kalau bulan puasa, berebut pula lah. Kan, i'tikaf bulan puasa, berebut puasa yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala dengan puasa hak kita pula. Sedangkan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu perlu didahulukan daripada hak kita. Jadi sebab itulah bulan Ramadan tidak boleh puasa, tidak boleh i'tikaf nazar. Walau nadhara an yasuma syahran. Okey, yang ni i'tikaf. Nazar i'tikaf. Kalau nazar untuk puasa, kalau dia bernazar walau nazara an yasuma syahran, 1 bulan. Jadi dia boleh lewatkan asalkan mana-mana bulan dia boleh puasa, asalkan dia puasa aja untuk bulan yang tertentu. So lahu diizinkan untuk dia an yasuma ayya syahrin sya'a, mana-mana bulan yang dia kendaki. Jadi di sini ada unsur-unsur tarakhi, makna tidak berdosa dia melewat-lewatkan puasa kerana jenis ni, jenis mutlak ni kan, kewajipan yang dia terikat kepada mana-mana bulan. Tak tertakyin. Macam ni pun juga bulan sini pun tidak tertakyin. So bila tak tertakyin, maka dia akan kembali balik kepada hukum kita tadi, wajib dia tu boleh ditarakhikan, boleh dilewatkan. Tidak berdosa. Samalah juga dalam bab zakat, mana dia niat wa fi zakat wa sadaqatul fitri wal ushr al-mazhabul ma'lum annahu la yasiru bit-ta'khiri mufarritan. Okey, untuk kes zakat, orang yang wajib bayar zakat ataupun sadaqatul fitri, zakat fitrah, ataupun bayar tanah, cukai tanah, al-ushr, dan juga adalah al-mazhab maklum, mazhab yang maklum, yang ma'ruf, annahu la yasiru bitakhiri mufarritan. So kalau dia melewat-lewatkan itu, tidak dinamakan dia mufarrid, al-hanis. Tidak dikatakan dia yang mencuaikan ataupun mengurang-urangkan hak, atau kalau orang yang sumpah tu tidak dikatakan dia melanggar sumpah. Ustaz, nazar puasa tadi tak ada kecualian ke? Yang nazar puasa sebulan sama tak dengan nazar iktikaf? Kecuali Ramadan je lah. Ramadan tu hak Allah kan. La yasiru li tilaka ambil zakat wa atu zakat bi zakat fitri wa addu min. Okey, tengok yang ni maksud dia tadi zakat tadi. Kalau zakat, mana amal dia? Amal dia wa atu zakat kan dalam Quran kan? Sewajib ditunaikan. Sadaqatul fitri addu an kulli hurrin wa abdin. So hendaklah ditunaikan zakat fitrah tu sama ada orang merdeka ke ataupun hamba. Ini amal juga. Untuk yang bayar usyur, bayar cukai tu, ma saqatuhu sama fa fihi al-usyr. So apa yang diairi oleh fitrah, mana langit tu maknanya air hujan atau air yang fitrah, maka kena bayar 1/10. Wa kullu wahidin minha mutlaqu anil waqt. Semua ni tidak melibatkan, terikat dengan waktu. Jadi kalau pelihara la yasiru bitakhir, so kalau orang tu mentakhirkan, melewatkan pembayaran, tidak dikatakan dia muqassiran atau mufarritan. Orang yang mencuaikan ataupun mengurang-urangkan hak agama kerana tidak menunaikan hak agama dengan cepat. So kalau tunaikan dengan cepat itu sunat. Kalau tak tunai dengan cepat, tak berdosa pun. Okey. Bukti mengatakan bahawa tarakhi ni tak berdosa. Fa innahu law halaka, tengok nombor 1. Dalil tentang adami kaunihi mufritan. Dalil mengatakan orang yang melewat bayar zakat ke
melewatkan, tidak menyegerakan kita kan, tidak menyegerakan bayar zakat, tidak menyegerakan ni, dalil maknanya tak berdosa lah. Sunat tu lain kan. Tak berdosa tu dalil dia, dia tidak dikatakan orang yang, kenapa mereka tidak dikatakan sebagai orang yang mufarrid, orang yang mengurang-urangkan hak agama. Dalil dia, dalam syarak dia kata, kalaulah contohnya, fa'innahu law halakan nisab, kalau kita ada zakat, kemudian kita lewatkan bayar zakat tu, tiba-tiba harta nisab kita tadi tu binasa, hilang ke, curi ke orang ke, binasa lah. Yes. So bila binasa, saqatal wajib. So masa tu wajibkan lagi, maknanya dia tu kira terhutang lagi ke dengan untuk bayar zakat. Dah, dia kata saqatal wajib. So bila saqatal wajib, biasanya kalau benda yang berdosa, kan? So macam-macam mana sekalipun kita kena, kita kena bayar balik. Li'annahu ghairu muqsin fi ta'khiri adahi. Kan? So fa innahu law halaqa an-nisabu, kalau nisab yang dia ada tu hilang, habis, disuri orang, terbakar ke, saqatal wajib. Maka kewajipan dia itu gugur. So kalau maknanya kalau tidak, mana kalau wajib bil faul, so dia kena bayar lah. Dia kena tunaikan. Mana gugur sekalipun, maknanya dia masih lagi berhutang kan dengan agama. Dalilu ala anal mukallaf la yasiru mufarritan. Tidak dikatakan dia mengurangkan hak agama dengan melewatkan. Fa inna sya'na law halakan nisab ba'da tamamil haul qabla ada'i zakat saqatal wajib ani zimmah wa lam ya'sam. So dia tidak berdosa. So kalau dikatakan dia mufarrid fi ta'khiri ada'i zakat, baqiyal wajib. Wajib tu mesti ditunaikan kan? Fi zimmah, walaupun barang itu dah hilang, so kita masih ada hutang dengan agama. Dan wa ya'samu bi ta'khir. So dosa dengan melewatkan. Tapi dalam masalah furu' agama, dia kata sukut. So bila sukut maksudnya tak berdosa lah kita. So tidak berdosa maksudnya valid lah maksud benda tu. Tak boleh dipertikaikan kalau orang lewat-lewat kan. So, masalah iman kita, masalah kecenderungan kita, fadail kita, qoba-qoba kita, itu masalah lain. Kecintaan yang lebih tu nak beri hak pada orang miskin. Sama lah juga kalau orang yang bersumpah kan, al-hanis. Orang yang bersumpah dan dia melanggar sumpah. Jadi hanis dia. Sumpah, kemudian kita langgar sumpah, kena bayar kafarah lah. So kita hanis. So kita tak bayar awal-awal lagi. So ghalib zon kita nak bayar minggu depan lah, bulan depan ke, ataupun tahun depan ada duit. Idza zahaba maluhu. Dalam tempoh tu, go dia kata kan. So harta dia untuk bayar kafarah tu habis. Tiba-tiba jadi miskin dia. Wasara faqiran. So kafara bis-shaum. Dia boleh mengkafarahkan ganti dengan saum kan. Sebab ayat Al-Quran kan ada. Mana untuk sumpah tu mula-mula kafarah orang sumpah ialah memberi makan 10 orang miskin. Kan? Min awsati ma tut'imuna. Mana makanan yang pertengahan yang biasa diberi makan kepada keluarga kamu. Dan juga kalau tak ada yang tu juga. So kamu boleh beri pakaian. Satu pasang untuk 10 orang. Ataupun memerdekakan seorang hamba. So kalau tak boleh juga semua. Semua ni maliyah belaka kan? Kafarah ni semua betul? Maliyah belaka. Kalau tak ada, mana tiba-tiba habis semua tak ada belaka. So tinggal lagi puasa pun kata puasa tak boleh. Fasiyamu salasati ayyam. 3 hari puasa untuk kafarah sumpah. So maknanya kalaulah yang ni wajib, kalaulah dia mufrid, termasuk orang yang mufrid, maka yang ni wajib lah. Maknanya kalau hilang sekalipun kena tunggu juga sampai kena ganti balik.
Tapi tak. Mana orang yang mentakhirkan ni tidak termasuk orang yang dikatakan mufrid. So dia boleh undur sampai boleh ganti kepada puasa. Kafara bis-shaum. Mana jaza lahu, boleh dia mengkafarahkan tadi dengan berpuasa li suqutil wajib bi suquti sababihi. Kerana gugurnya kewajipan dengan sebab gugurnya sebab dia kan, sebab dia tadi dah tak ada, maknanya mal dia dah tak ada. So dia nak bayar dengan apa? Jadi maksud dia sini mufrid, takhir sehingga habis barang tu yang wajib tu, tidak masih lagi syarak tidak meletakkan dia sebagai orang yang mufarrid ataupun orang yang muqassir. So, orang yang mengurang-urangkan hak agama. Seterusnya masalah furuk dalam agama, dalam masalah furuk ni juga, maknanya furuk tadi amal yang mutlak, amal yang tidak terikat dengan waktu, maka boleh diharuskan kita melewat-lewatkan menunaikannya, diharuskan. So wa'ala hadha, berdasarkan kepada kenyataan ini, usul ini, la yajibu qada'u salat fil awqati al-makruha. Tidak wajib, maknanya tidak yajuz. La yajuz. Wajib sini mana la yajuz. Tidak boleh qada solat pada waktu yang dilarang, al-makruha. Contohnya ketika matahari merah, yang waktu asar, matahari dah merah, itu waktu yang dilarang. So untuk qada dalam Hanafi ni kan, untuk qada, contohnya kalau ada, so ada ni tunai kan, so ada kita ada sini kepada sini, sampai sini, so waktu kan kita ada sebab dia kan, sebab wajib solat ialah setiap titik yang ada dalam ni, setiap titik yang ada dalam ni semuanya ada belakang kan, walaupun waktu makruh sini, waktu hujung sekali ni, waktu asar, matahari dah merah dah sini, merah dekat nak maghrib lah kan, so masih lagi ada. So ada lagi, cuma ada nakis je lah, ada dalam bentuk nakis, mana makruh tadi, mana kurang lah dia punya pahala dia. So ada dalam bentuk nakis. Tapi kalau qada tak boleh. Maknanya kalau untuk ada, kita masih lagi boleh sembahyang hujung dekat dengan maghrib. Tapi kalau sembahyang tu qada asar. So qada asar dia boleh daripada sini sampai sini aja. Kawasan larangan ni tidak dibenarkan, la yajuzu. Qada waktu lain ke? Waktu lain lah. Waktu tu nak qada macam mana lagi? Waktu esok lah nak boleh qadanya kan? Esok waktu qada esok tu kita nak tunai dalam waktu asar. Sembahyang asar. So tak boleh sampai ke hujung tu. Tak boleh di hujung tu. Sebab dia, reason dia, kembali balik tadi. So bila benda tu wajib, benda wajib kita tu wajib mutlak kan? Yang ni sembahyang wajib diqada melalui hadis Nabi kata, man nama anis solah, siapa yang tidur daripada tidur sehingga dia tertinggal solat, ataupun nasiyaha, ataupun dia lupa, falyusalliha, maka hendaklah dia solat idza dzakaraha kan, apabila dia ingat kan, fa inna dzalika waqtuha, kerana masa dia ingat itulah ialah waktu untuk menunaikan qada. So maknanya wajiblah situ. So wajib dia tu wajib yang kan Nabi bagi kebebasan bila dia ingat, bila masa dia nak. So wajib tu jenis wajib yang mutlak. So macam kita tadi perintah amal tadi, amal yang mutlak. So amal maksudnya wajib. So wajib yang mutlak, kalau dia mutlak, kan kita belajar dulu sesuatu yang mutlak, maksud dia sesuatu yang kamil. So wajib tu wajib secara kamil. Kalau wajib tu mutlak, dia harus ditunaikan secara kamil. So maknanya qada kita ni qada yang wajib, qada yang harus ditunaikan secara kamil. Jadi maknanya kalau kita tunaikan yang secara waktu makruhah tadi, au qada makruhah,
So awqat ni jadi solat kita sudah tidak jadi kamil tapi sudah jadi nakis. So fala yakhruju anil uhdah bi ada'in naqis. So seorang mukallaf tidak akan keluar daripada zimmah, daripada tanggungjawab solat dia kalau dia dengan hanya menunaikan qada dalam bentuk nakis. Bentuk nakis. Jadi sebab itulah fayajuzul asru, boleh menunaikan solat asar ketika langit merah indal ihmirab, ditunaikan secara adaan. Kan sebab tadi anak kata tadi daripada waktu tunai tu daripada A sampai Z. Tak kira lah Z tu ujung-ujung dekat-dekat dengan Z tu waktu merah ke waktu makruh ke, tapi dia masih lagi dalam ruangan adat. Tapi wala yajuzu qada, tidak boleh diqadakan kawasan ni sebab bila qada kawasan ni dia akan bentuk yang bentuk nakis, sedangkan qada perintah dia tu perintah mutlak. Mutlak mesti dia ditunaikan secara kamil. Asalnya fatwa Abu Hanifah ni kan. Orang tak tahu pun usul dia. Macam mana boleh keluarkan? Dia tak ada sebut pun ni dalil dia gini. Orang kemudian sebut dalil dia gini. Dan cerdik dia tu. Jenis. Okey, tengok. Kata Imam Qarqi Qarqi ni ulama Hanafi. Anna mujabal amr al-mutlaq. Tadi kita dah sebut dalam ramai-ramai tadi dalam Syiah. Dalam Hanafi, Imam Qarqi kata wajib tu wajib secara faur. Wajib yang amal jenis mutlak ni, yang tak terikat dengan waktu ni, al-wujubu wajib dia secara faur, tanpa adanya takhir, bila tarakhin. Wal khilafu ma'ahu fil wujub. So khilaf kita, maknanya yang jumhur Hanafi, yang muhakkik punya, wal khilafu khilafuna ma'al Qarqi dalam bab wujub. Dalam bab wujud, maknanya kita kata wujud ala tarakhi, dia kata wujud ala faur. Itu aja beza. Tapi dari segi mempercepatkan kedua-dua kita kata mustahab. So ala khilafah, tidak ada khilaf di antara dua ni dari segi fi annal musara'ah, bersegera ila untuk al-i'timar, menyahut amar tadi, menunaikan amar, kan? Musara'ah menyegerakan perintah. La khilafah fi annal musara'ah, bahawa bersegera itu hukum dia mandubun, disunatkan untuk menyegera ilaiha. Yang faul ni tak ada dobek Ustaz. Dia kira dia gini, dia berdosa. Dia berdosa sepanjang kita tak buat tu berdosa. Once kita buat, dia gugur dosa tu. Okey. Wallahu a'lam bissawab.